Kemudian Ayu beranikan diri untuk buka mata. Dah hilang. Bukannya lega yang Ayu rasakan, melainkan semakin takut. Tak mungkin makhluk tu pergi begitu saja. Ayu terus cari di setiap sudut hutan tu. Dalam semak, atas dahan-dahan pokok, tak ada apa-apa yang kelihatan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab ada klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dimudahkan urusan dunia dan akhirat. Alright, dalam video kali ini saya akan sambung cerita Terror Gunung Cermai versi Ayu chapter 3, chapter last. Yang mana terlepas chapter 1 dan chapter 2, boleh klik link di bawah ni. Yang belum subscribe, sila subscribe sekarang dan tekan notification sekali supaya anda tak terlepas bila saya upload video terbaru nanti. Sebelum saya mulakan cerita, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa membuang masa lagi, jom let's jump tu Rabak Seram. Bibirnya gemetar dan jantungnya mula berdegup kencang. Dia semakin panik bila tak ada satu doa pun yang diingat. Kemudian Abang Muka bagi isyarat supaya Ayu diam dan jangan bergerak. Abang Muka yang selalunya nampak tenang, sekarang mukanya nampak ketakutan. Dalam sama-sama kedengaran bunyi gemelan Jawa. Bunyi terdengar semakin mendekat dan mendekat. Ayu bersuara, "Bang, seru ni." Abang Muka hanya menggiling. Bibirnya nampak sedikit gemetar bila menjawab pertanyaan Ayu tu. Dengan perlahan, Abang Muka bersuara, "Nyilinggi." Dalam suasana yang mengerikan tu, Ayu hanya mampu terkaku dengan kaki yang gemetar. Dari atas, kabus tebal turun, bergulung-gulung, menelan apa saja di laluannya. Bunyi gemelan semakin jelas, diikuti bau bunga kantil. Bila kabus tebal tu rempuh Ayu, pandangannya jadi kabur. Tak lama kemudian, kabus tu perlahan-lahan menghilang dan dapati dirinya berada di tempat yang berbeza dari tempat dia yang tadi. Tanjakan curam yang tadi ada depan Ayu dah berubah jadi tangga batu dengan ratusan anak tangga. Jantung Ayu berdegup kencang bila dia sedar dia dah berdiri dekat tengah-tengah tangga tu seorang diri. Abang Muka entah ke mana. Ayu perhati sekeliling kawasan tu. Seluruh tempat tu diselubungi kabus tebal yang bergerak perlahan-lahan. Masih ada puluhan anak tangga lagi untuk ke atas. Ayu cubit tangannya sendiri dan berharap ini semua mimpi. Lepas dia cubit, dia terasa sakit dan bermakna ini semua bukan mimpi. Tak ada sedikit pun cahaya bulan malam tu, hanya diterangi cahaya obor yang berbaris di kiri kanan tangga tersebut. Ayu hanya terkaku dengan perasaan gemetar. Tiba-tiba dia tercium bau bunga kantil diiringi sayup-sayup bunyi gemelan. Semakin lama bau bunga kantil tu semakin kuat dan jantung Ayu semakin berdegup kencang. Ayu perasan bau bunga kantil tu berasal dari bawah. Mungkin ada sesuatu yang tengah naik tangga tu.
Ayu jadi semakin panik, tak tahu nak buat apa. Akhirnya dia buat keputusan untuk bersembunyi di sebalik kabus tebal yang ada di sekeliling dia. Tebalnya kabus ketika itu sampaikan Ayu tak nampak kasut dia sendiri. Cepat-cepat Ayu pergi bersembunyi di sekitar tepi anak tangga tu. Bau bunga tu semakin dekat dan kuat. Ayu terus menerap atas tanah dan berharap kabus ni mampu lindungi dia dari siapa pun pemilik bau bunga kantil tu. Tapi malangnya kabus dengan cepat menipis dan Ayu nampak banyak pokok can tinggi yang dah mati di mana-mana. Cepat-cepat Ayu sembunyi dekat pokok can tinggi yang paling dekat dengan dia. Rasa ketakutan yang amat sangat membuatkan Ayu menangis. Lalu dia tekuk mulutnya supaya suara tangisannya tak kedengaran. Siapa pun pemilik wangi bunga kantil tu dah betul-betul dekat dengan Ayu. Dengan rasa gemetar, Ayu cuba intai dari celah-celah dahan pokok can tinggi dan kelihatan sesosok perempuan tua berwajah pucat, berpakaian serba hitam dekat tempat dia berdiri tadi. Bau wangi bunga kantil yang pekat tu berasal dari perempuan tersebut. Rambutnya kusut masai dan terurai hingga ke kaki. Dengan mata terbeliak, Ayu hanya mampu mengintipnya tanpa berani bergerak dan bersuara. Inikah sosok yang dimaksudkan Abang Muka? Nyi Linggi. Dengan perlahan Ayu cuba mengintai lagi. Perempuan tu masih lagi ada dekat sana. Tiba-tiba perlahan-lahan perempuan tu terbang, melayang dan hilang dari pandangan. Ayu betul-betul lega, tapi kelegaan dia tak bertahan lama bila Ayu ternampak satu pemandangan yang mengerikan. Di bawah setiap pokok can tinggi banyak tubuh manusia yang terbaring kaku. Bahkan tanpa Ayu sedari, ada seorang dekat sebelah dia. Ayu terkejut dan terus menangis. Dia dah tak sanggup nak hadapi semua ni. Dia nak pulang. Namun bila Ayu teringat Adi, cepat-cepat dia lap air matanya. Semua ni salah aku. Aku kena selesaikan. Dengan perasaan takut, Ayu perhati tubuh-tubuh yang terkaku tu. Mereka semua berwajah pucat dan nampak macam tengah tidur. Namun Ayu tahu mereka semua bukan manusia. Firasat dia mengatakan jangan sampai mereka semua terbangun. Perlahan-lahan Ayu bangun dan mula bergerak dengan berhati-hati. Tapi nak ke mana? Dia bingung. Ayu pandang kawasan sekitar. Sebelum kabus tebal datang tadi, sikit je lagi dia nak sampai ke Batu Lingga. Tapi sekarang Ayu tak tahu dia dah berada dekat mana dan mana dia nak cari pembalut wanita yang dia buang dekat pos Batu Lingga tu. Tiba-tiba Ayu perasan ada seekor burung hitam melompat-lompat di antara dahan can tinggi dekat depan dia dan buat keputusan untuk ikut ke mana burung tu pergi. Burung tu terus bawa Ayu masuk semakin jauh ke dalam hutan. Kabut nipis kembali terlihat di setiap penjuru hutan. Ayu dah mula kepenatan hingga tiba-tiba burung hitam tu hilang dari pandangan. Depan Ayu sekarang terhampar tanah lapang yang cukup luas dengan diselimuti kabut nipis. Ayu berfikir mungkin ini tempatnya. Dengan nafas yang tercungap-cungap dan jantung yang berdebar-debar, Ayu melangkah ke tanah berkabus tu. Perlahan-lahan Ayu bergerak. Kemudian dia periksa poket seluarnya. Bungkusan kain tu masih ada. Ayu terus bergerak semakin jauh, semakin jauh. Kabus mula naik sampai ke lutut, ke pinggang, akhirnya menutupi seluruh tubuhnya. Sekarang di mana-mana hanya terlihat kabus tebal berwarna kelabu. Jarak pandang yang terbatas membuatkan Ayu lebih berhati-hati melangkah. Ayu terus melangkah dan melangkah hingga akhirnya ada sesuatu perlahan-lahan terlihat semakin dekat. Bayangan gelap tu semakin jelas kelihatan dan itu hanyalah sebuah longgokan tanah merah. Tapi longgokan tanah tu macam bentuk kubur. Pandangan Ayu tertumpu pada satu benda atas longgokan tanah merah tu. Perlahan-lahan Ayu melangkah untuk melihat dengan lebih dekat dan Ayu tersentak bila sedar itulah benda yang dicari. Sumber dari semua kejadian ni iaitu pembalut wanita. Dengan tangan yang gemetar, Ayu ambil kain putih dalam poket seluar dia. Darah merah yang kental dan bau hanya yang membasahi longgokan tanah tu dan darah tu mengalir dengan banyak. Ayu berfikir, dari mana datangnya darah yang sebanyak tu?
Ayu semakin ketakutan bila sedar pembalut tu seakan-akan hidup. Ia berdenyut-denyut. Kemudian Ayu angkat pembalut yang masih terus menitiskan darah tu. Cepat-cepat dia bungkus dengan kain putih, ikat dan masukkan dalam poket dia balik. Lepas tu dia berundur ke belakang dengan perlahan. Namun pandangan Ayu beralih pada sekeping papan yang terbaring di hujung longgokan tanah tu. Bila Ayu angkat papan tu, dia terus menjerit ketakutan. Dekat sana tertulis dengan jelas nama Adi, lengkap dengan tarikh lahir dan tarikh kematiannya. Ayu semakin ketakutan bila sedar tarikh kematiannya adalah tarikh hari ini. Ayu terus buang papan tu jauh. Sekarang bukan hanya tangannya yang menggigil, tapi seluruh tubuh Ayu menggigil. Ayu terfikir, jadi jenazah dalam keranda tadi memang Adi. Ayu menangis semahu-mahunya. Kemudian dia teringat kata-kata Abang Muka, jangan pernah percaya pada setiap tipu daya syaitan. Namun di antara isak tangis dia, Ayu terdengar suara lain yang tak jauh dari situ. Kemudian Ayu nampak satu bayangan di antara kabus dekat depan dia. Bulu roma Ayu terus meremang bila kabus perlahan-lahan menipis. Dia nampak sosok hitam tengah bertenggung atas tanah sambil jilat sisa darah dari pembalut wanita dia. Matanya yang besar dan berwarna kuning menatap tajam pada Ayu. Seluruh tubuh Ayu gemetar. Sesekali perlahan-lahan Ayu berundur ke belakang. Mata makhluk tu terus menatap Ayu yang tengah berusaha pergi dari situ. Lidahnya terus menjilat darah yang bergenang atas tanah dengan rakus. Ayu terus berundur sambil berharap makhluk tu tak bangun dan terkam dia. Tiba-tiba satu bayangan hitam muncul di belakang makhluk tu. Sepasang matanya pun kuning juga sambil menatap Ayu dengan tajam. Makhluk tu ada dua. Jantung Ayu berdegup semakin kencang. Makhluk yang tengah jilat darah tu sekarang ikut sama berdiri menatap Ayu dari sebalik kabus dan tak bergerak walau selangkah pun. Namun Ayu tahu, dengan tubuh sebesar tu, satu lompatan je makhluk tu akan terus berada depan dia. Ayu terus berundur perlahan-lahan. Berundur. Tiba-tiba Ayu terhenti sebab dia terasa macam terlanggar sesuatu dekat belakang dia. Ayu beranikan diri untuk menoleh. Bila dia toleh, tepat dekat belakang Ayu berdiri seorang perempuan tua dengan rambut terurai panjang hingga ke kaki. Wajahnya tak kelihatan sebab tertutup dengan kegelapan. Ayu tahu itu adalah Nyi Linggi. Ayu terus terkaku. Jubah hitamnya melayang-layang ditiup angin. Dari sebalik jubah hitamnya perlahan-lahan muncul tangan pucat dengan kuku-kukunya yang panjang berwarna hitam. Ayu menatap jari-jari pucat yang bergerak cuba sentuh dia dan masih tak mampu bergerak. Akhirnya jari-jari sejuk makhluk tu berjaya sentuh bahu Ayu. Tiba-tiba muncul bayangan hitam dan bunyi kepakan dekat atas Ayu. Dia tak tahu benda apa tu, tapi Ayu dah boleh gerakkan tubuh dia semula. Dengan gementar, Ayu berundur jauh ke belakang dan lari dari situ. Arah mana dia lari, Ayu dah tak peduli. Kabus tebal di mana-mana. Cuma Ayu risau, dia hanya berbuta-buta dekat tempat yang sama. Tiba-tiba muncul satu bayangan kubur yang dia tak sempat elak. Lalu Ayu jatuh terguling atas tanah. Dengan panik, Ayu terus perhati ke segala arah. Dia rasa lega sebab tak nampak sosok perempuan tu di mana-mana. Beberapa minit kemudian, Ayu baru sedar itu bukan kubur Adi. Tempatnya berbeza. Dengan tubuh yang gemetar, Ayu cuba bersembunyi di sebalik longgokan kubur tu. Tiba-tiba dia terdengar bunyi kepakan. Lalu muncul seekor burung hitam dari sebalik kabus dan mendarat atas batu nisan. Ayu menjerit ketakutan. Suara jeritan tu bergaung beberapa kali lalu hilang. Kemudian burung tu turun dan mematuk-matuk batu nisan yang berlumut tu. Cepat-cepat Ayu bergeser ke arah depan batu nisan dan dengan tangan yang masih gemetar, dia cabut lumut-lumut tersebut. Cahaya bulan malam tu tak begitu cerah dan sukar untuk Ayu baca tulisan yang terpahat dekat batu nisan tu. Kemudian Ayu cuba membacanya dengan tangan. Huruf pertama yang dirasakan adalah huruf M. Berikutnya huruf O. Huruf ketiga susah dia nak baca sebab pahatan hurufnya terasa sama-sama. Huruf K ke ni?
Tiba-tiba muncul satu tangan pucat dari belakang dan terus tarik Ayu. Ayu menjerit semahu-mahunya, lalu terdengar satu suara yang dikenal. "Hormati orang yang dah meninggal." Abang Muka terus tarik Ayu pergi dari tempat tu. Sambil berlari tu, timbul bermacam-macam persoalan dalam fikiran Ayu. Kuburan Adi, kuburan batu, Nyi Linggi. Tapi entah macam mana Ayu kenal tempat yang dia lalu tu. Itu adalah jalur pendakian Linggarjati. Abang Muka terus paksa Ayu berjalan dengan lebih cepat dan lebih cepat lagi. Dari sudut mata dia, Ayu terlihat beberapa bayangan perempuan bergaun putih mengikuti langkah mereka, melayang dari dahan ke dahan. Sesekali ketawanya terdengar, tak macam masa dia naik tadi. Kuntilanak ni semakin berani. Sesekali salah satu dari mereka datang dekat ke arah Ayu, lalu dengan cepat kembali menjauh dan hanya tinggalkan bau wangi melati yang melekat di hidungnya. Abang Muka hanya terdiam dan terus berjalan dengan cepat. Ayu terfikir, adakah mereka sedang dikejar sesuatu? Tiba-tiba belakang Ayu terasa sejuk. Dalam ketakutan dia tengok ke belakang dan ternampak kabus tebal yang bergulung turun ke bawah. Ayu hanya pasrah kabus tu merempuhnya. Namun tak macam tadi. Kabus tu tak menghilang dan hanya berbuta-buta di sekeliling Ayu. Gelap, kelabu dan pekat. Rasa dingin dan basah terasa melekat di belakang, diikuti bau harum kembang melati. Tiba-tiba muncul sepasang tangan pucat dari belakang dan terus peluk Ayu. Ayu menjerit ketakutan dan meronta-ronta nak lepaskan diri. Namun tangan putih pucat tu semakin erat peluk dia. Dengan cepat wajahnya muncul. Kulitnya yang putih pucat melekat ke pipi Ayu. Tubuh Ayu gementar kuat. Pelukannya yang dingin membuatkan Ayu terkaku dan tak mampu bergerak. Bau wangi melati menyebar di mana-mana. Itu ialah seruni. Jantung Ayu rasa nak tercabut bila makhluk itu bersuara. "Pinjam sebentar ya tubuhnya." Ayu menjerit semahu-mahunya sambil terus meronta-ronta. Masa dia tengah meronta tu, Ayu terasa sesuatu yang basah dan dingin tengah merayap dekat peha dia. Dalam keadaan tak boleh bergerak akibat dipeluk seruni, yang dapat Ayu lakukan hanyalah mengimbas-imbas peha dengan tangan kanannya. Memang ada sesuatu yang tengah merayap dekat situ. Tangan Ayu tersentuh sesuatu yang lembik dan basah. Dari bau hanyanya, Ayu tahu itu darah. Ketika sesuatu tu telah capai di pinggang, baru Ayu nampak apa sebenarnya yang tengah merayap dekat tubuh dia. Itu adalah bayi seruni. Jeritan Ayu semakin menjadi-jadi. Tubuh merah bayi tu berlendir bercampur darah. Kepalanya yang lebih besar dari tubuhnya terkulai ke belakang saat dia panjat pinggang Ayu. Kelopak matanya tertutup, besar dan bengkak, sementara mulutnya yang kecil terbuka dan tertutup dengan cepat. Tubuh Ayu menggigil. Jeritannya semakin kencang, bergema ke setiap sudut hutan. Dengan panik Ayu goncang-goncangkan badannya sendiri berharap bayi itu jatuh. Namun jari-jarinya yang kecil tu terus mencengkam pinggang Ayu dengan erat. Ayu semakin ngeri bila bayi tu terus merayap naik hingga ke bahagian badan. Dengan sekuat tenaga, Ayu tolak kepala bayi yang basah dan berlendir itu. Tapi malangnya, jari-jari Ayu tenggelam ke dalam kepala bayi itu. Seruni terus ketawa sementara Ayu menjerit ketakutan. Tak semena-mena, dalam keadaan yang mengerikan tu, muncul tangan pucat dari sebalik kabus, cengkam dan tarik Ayu dari kedua makhluk menjijikkan tu. Suara ketawa seruni terdengar bergema di belakang Ayu. Kabus mula menipis dengan cepat. Tapi di mana Abang Muka? Tangan siapa yang tarik dia tadi? Tanpa berfikir panjang, cepat-cepat Ayu bergerak jauh dari tempat tu. Seruni dan bayinya entah di mana. Namun suara ketawanya sesekali terdengar di belakang sana. Ayu dah tak peduli rasa sakit di peha dan betisnya. Dia tetap berlari. Jatuh, bangun, lari lagi. Jatuh, bangun dan lari lagi. Tak ada apa yang difikirkan selain terus bergerak jauh dari situ. Dengan tangan yang gemetar, Ayu raba berhungusan dalam poket seluarnya. Masih ada lagi. Kalau benda tu terjatuh, habislah. Ayu terus berlari turun ke bawah. Banyak penampakan mata yang perhatikan dia dari sebalik kabus dalam perjalanan turun tu. Dan sesekali mereka muncul tiba-tiba depan Ayu dalam bentuk yang mengerikan.
Alunan bunyi gemelan mengalun dari kejauhan. Alunannya mendayu-dayu seakan-akan memanggil Ayu kembali naik ke atas. Semakin jauh, Ayu berlari semakin sayup-sayup bunyi gemelan tu dan akhirnya lenyap. Tubuh Ayu dah tak boleh dipaksa untuk berlari lagi. Akhirnya dia berhenti berehat. Di tengah pekatnya malam dekat trek Linggarjati tu, Ayu menangis seorang diri, menyesal dengan perbuatannya. Sombong, tak semena-mena. Ayu rasa meremang dan terasa macam ada yang memahatikan dia. Terus dia ingat kata-kata pemuka. Fikiran yang kosong, mula baca-baca. Jantung Ayu mula berdegup kencang. Dengan panik, Ayu perhati kawasan sekitar. Tak ada apa-apa yang dia nampak selain keadaan hutan yang sangat mengerikan. Tiba-tiba Ayu tercium sesuatu, bau yang khas bagi kalung wewe, bau pandan. Aroma pandan tu semakin mendekat dan Ayu perasan ada sesuatu yang bergerak di dahan pokok atas kepala dia. Makhluk tu tergantung terbalik dengan matanya yang hitam besar terpaku menatap Ayu. Ayu ingatkan dirinya sendiri, jangan bergerak, jangan bersuara, jangan melihat. Tiba-tiba, brrrr, makhluk tu jatuhkan dirinya beberapa langkah depan Ayu, kemudian mula merangkak ke arah Ayu. Ayu hanya terpaku, tak berani bergerak. Tubuh makhluk tu bernanah, sebahagian wajahnya ditutupi rambut. Bergerak dan sekarang makhluk tu ada betul-betul depan Ayu. Ayu terus tutup mata, tak mampu nak lihat betapa ngerinya makhluk tu. 1 saat, 2 saat, tak ada apa-apa. Kemudian Ayu beranikan diri untuk buka mata. Dah hilang. Bukannya lega yang Ayu rasakan, melainkan semakin takut. Tak mungkin makhluk tu pergi begitu saja. Ayu terus cari di setiap sudut hutan tu. Dalam semak, atas dahan-dahan pokok, tak ada apa-apa yang kelihatan. Ayu terjelupuk ke atas tanah sambil menangis. Dia betul-betul dah tak tahan lagi. Suara ketawa bercampur dengan bunyi serangga hutan terdengar di setiap penjuru hutan. Kabus nipis melayang menutupi trek depan dia. Tiba-tiba Ayu terdengar bunyi langkah kaki yang semakin mendekat. Ayu dah terlampau penat untuk bersembunyi. Dia dah pasrah dan tak peduli lagi. Kabus depan Ayu tersingkap. Muncul 3 bayangan hitam mendekat. Ada cahaya terang memancar dari kepala mereka. Semakin mendekat. Kemudian mereka berhenti dan perhatikan Ayu yang tengah duduk bersimpuh sambil menangis. Ayu dah tak pedulikan mereka manusia atau syaitan. Setelah tu, ketiga-tiga sosok tu kembali bergerak dengan perlahan. Bila mereka bertiga lalu dekat Ayu, terdengar ucapan tumpang lalu dan bacaan doa dari mereka dalam keadaan gemetar. Bila mereka dah jauh naik ke atas, baru Ayu sedar mereka bertiga adalah manusia yang sedang mendaki. Dengan sisa-sisa tenaga yang ada, Ayu paksa untuk berdiri. Kedua lutut gemetar, rasa sakit terasa di setiap sendi. Seekor burung hitam nampak bergerak-gerak di atas dahan, kemudian terbang menjauh. Perlahan Ayu melangkah. Dada terasa sebab. Tiba-tiba muncul satu bayangan hitam berdiri di tepi trek. Rambutnya panjang terurai ke tanah. Dari pakaiannya yang serba hitam, Ayu tahu itu ialah Nyi Linggi. Ayu tak berhenti dan terus melangkah. Dia dah pasrah dan akui segala ucapan dan perbuatannya serta semua kesalahan dia. Dengan sepenuh hati, Ayu minta maaf pada semua penghuni cermai dan pasrah apa pun yang terjadi. Ayu bersedia untuk bertanggungjawab atas semua kesalahannya dan tahu kesalahannya terlampau berat asalkan bukan Adi yang tanggung kesalahan dia. Nyi Linggi tetap diam di tempatnya. Ayu membungkuk dengan hormat sambil perlahan-lahan lalu depannya. Walau tak melihat, Ayu tahu matanya menatap tajam pada dia. Seluruh tubuh Ayu terasa gemetar dan dingin. Nyi Linggi tetap berdiam. Dua sosok lain terlihat dekat depan Ayu. Semakin dekat Ayu melangkah, semakin dikenal sosok tu. Sosok tinggi tu adalah Abang Muka dan sosok bongkok dekat sebelahnya adalah Mak Encep, nenek yang baik hati tu. Macam mana ni Mak Encep boleh berada di tengah hutan cermai malam-malam begini? Kemudian Ayu beranikan diri untuk toleh ke belakang. Sosok Nyi Linggi dah hilang. Abang Muka terus papah Ayu dan bersuara, "Jom jalan, tahan sikit lagi." Jalan tanah merah terbuka luas. Kabus nipis melayang pergi. Bayangan gelap pondok kayu tiba-tiba muncul depan Ayu. Itu adalah pondok kayu tempat dia berjumpa dengan Abang Muka buat pertama kali di pos Condong Amis.
Perlahan-lahan Abang Muka baringkan Ayu dalam pondok tu. Seluruh tubuh Ayu terasa sakit. Dia semakin lemah. Sayup-sayup terdengar suara Abang Muka. Jangan putus asa. Jadikan pengalaman ini sebagai pengajaran. Kita tak pernah hidup sendirian. Sekali-sekala datanglah sini jenguk aku ya. Kemudian pandangan Ayu jadi kabur. Hal terakhir yang diingat adalah gema azan subuh. Bila Ayu buka mata, dia dah berada atas katil hospital. Kepalanya berdenyut-denyut. Seluruh badan dia terasa sakit-sakit. Seorang nurse masuk dan menyapa Ayu. Ayu hanya tersenyum menjawab sapaannya. Kemudian Ayu raba poket seluar. Kosong. Kat mana benda tu? Ayu bertanya. Maaf cik, bungkusan dalam poket saya mana? Oh, pembalut ya. Saya dah buang. Buang dekat mana? Tempat sampah. Nampak kawan saya? Yang lelaki tu, dekat bilik sebelah. Setelah tu Ayu paksa untuk berdiri sebab nak tengok keadaan Adi. Saat pintu bilik dibuka, Ayu terus menangis melihat Adi tengah terbaring dekat sana, masih hidup. Dia bahkan ketawa. Ayu terus berlari peluk Adi. Adi bersuara, "Kau tak apa-apa Yu?" Maafkan aku Di, disebabkan aku kau jadi begini. Yang penting kita selamat. Siapa yang bawa aku ke sini Yu? Entah, tak tahu. Bekas pembalut dalam kain putih tu dekat mana Yu? Dah dibuang ke tempat sampah. Ayu terkejut dengan pertanyaan tu. Dari mana Adi tahu tentang pembalut di dalam kain putih tu? Mungkin diceritakan oleh nurse setelah mereka jumpa benda menjijikkan tu dalam poket seluar dia. Muka Adi nampak bingung dan macam ada sesuatu yang bermain di fikirannya. Ayu bersuara, Nanti aku cerita pengalaman aku Di. Kau tak akan percaya. "Apa dia?" Pengalaman aku ambil pembalut tengah malam. Tentang Nyilinggi, Kalung Wewe, Seruni dan Abang Muka. Nanti bila-bila kita kesini lagi ya. Jawapan Ayu membuatkan Adi terngangah. Dia terus menatap Ayu seakan tak percaya. Akhirnya tamat sudah cerita ni. Ini cerita versi Ayu. Pada sesiapa yang belum tengok versi Adi, saya letakkan link dekat bawah. Pada sesiapa yang ada cerita seram yang nak dikongsikan, boleh emailkan cerita anda ke alamat email di bawah. Kalau suka dengan cerita ni, sila like, komen dan share video ni. Kita berjumpa di video akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adiosah.